kabarnya hari ini? Ya, kita bersyukur untuk hari ini kembali kita boleh datang untuk dapat beribadah di persekutuan komisi wanita ini. Meskipun masih harus secara online, tapi kiranya Ayah tetap semangat ya. Kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ayah, ya, pasti kita sudah sangat rindu untuk bisa berkumpul bersama. Tetapi biarlah kita boleh melihat bahwa segala sesuatu ini ada di dalam rancangan dan di dalam tangan Tuhan. Kita mau setiap hari menggunakan waktu kita dengan baik, karena kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk memberitakan kabar baik, kesempatan untuk memberi buah bagi Kristus. Mari kita sama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sebelum kita juga berdoa, kita menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti juga ada versi Mandarinnya ya. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bahasa Mandarinnya. 我来说，人生是场游戏。对我来说，生命是主给的恩典，千万不要浪费，真正有你的一切生活当中，要有感恩的心。对我来说，生活是个机会。对我来说，生命这样子和上帝，千万不要浪费，就这有你的时间，生活当中有多这样值得。我上帝，今生有我生命，当我还有能力的时候，如果到了那一天无所作为的时候，你能为身后留下恩德。哦，上帝。哦，上帝，今生有我生命，当我还有能力的时候，如果到了那一天无所作为的时候，你能为身后留下恩德。Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang adalah pemilik hidup kami.
Kami bersyukur bila hari ini kami masih hidup, kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami dapat menggunakan waktu kami dengan baik, karena hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik, untuk memberi buah bagi Kristus, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sebagai ibu-ibu yang mengasihi Tuhan, kami boleh tetap belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan, belajar untuk menyerahkan diri kami, hidup kami kepada Tuhan, dan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan pada hari ini untuk datang ke hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk Campuse yang akan menerjemahkannya. Berkatilah kami semua yang akan mendengarkannya, agar kami semua dapat merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, yang mengubah kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan waktu ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ayai. 姐妹们平安。 Ya, kita saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 现在我们要听神的话。 Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21. 我们翻开我们圣经腓立比书第1章21节。 Kita baca sama-sama ayat ini ya. Saya duluan bahasa Indonesia, nanti Ayai yang mau berbahasa Mandarin bersama dengan Cang Muse. 先用印尼文来念，然后用中文来念。 Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 腓立比书第1章21节，因我活着就是基督，我死了就有益处。 Ya, ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, Ayai. 姐妹们，这个就是使徒保罗所写的书信。 Ayai, setiap hari kita pasti selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan. 姐妹们，我们每一天都会面对这个选择。 Mulai dari pagi kita sudah disuruh memilih, yaitu mau bangun atau mau melanjutkan tidur. 在早晨，我们也是有一个选择，是不是我们要起床呢，还是要继续睡觉？ Atau lalu kan setelah bangun kita mau langsung mandi dan bekerja, atau kita berdiam diri dulu berdoa dan baca Alkitab. 还是否我们已经起床了，我们继续就记着去洗澡，还是我们先祷告默祷？ Lalu waktu setelah kita mandi ya, setelah kita berdoa, lalu kita mau masak gitu ya. Lalu di waktu masak itu juga memilih mau masak ikan atau mau masak ayam. 今天我们起床了，我们既然也洗澡好了，然后我们要做菜，煮菜是否要鸡肉呢，还是鱼？ Atau kita mau tumis sayur atau mau masak sup. 是否我们要煮菜，还是我们要煮汤，还是煮寿？ Hidup ini selalu ada pilihan. 所以呢，我们生活时常就是我们有这个选择。 Yang menuntut kita untuk memilih mana yang baik ataupun mana yang lebih dulu kita mau lakukan. 我们要选择哪里我们要先做的，或者哪一个是最好的。 Nah, Ayai Rasul Paulus dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca juga berhadapan dengan pilihan. 姐妹们，刚才我们所读的这个腓立比书第1章21节，就是保罗他也讲到他所面对的选择。 Memilih antara hidup atau mati. 他选择呢，是否要活着，还是要死呢？ Pada waktu itu Rasul Paulus ada di dalam penjara. 那时候，使徒保罗他是在监牢里面， Banyak orang gak suka sama Rasul Paulus. 有许多人，也许他们不喜欢这个使徒保罗。 Karena Rasul Paulus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. 为什么不喜欢呢？因为保罗他传讲耶稣基督， Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran manusia. 就是讲到耶稣他死在十字架上，为了担当人的罪。 Jadi
Jadi banyak juga orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus, maka pengikutnya pun mereka tidak suka. 有许多人不喜欢主耶稣，也包括不喜欢他的门徒。 Banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. 使徒保罗他受到很多的痛苦或者苦难。 Pada waktu itu Rasul Paulus berada di dalam dua pilihan. 那时候他有两个的选择， Mau mati, yaitu kembali kepada Bapa di surga, ya, atau tetap hidup di dunia ini. 是否他选择死亡，就是要后来就去到天堂，还是仍然活着？ Dan di ayat yang ke-22, Rasul Paulus katakan dia tidak tahu mana yang mau dia pilih. 所以在第22节，使徒保罗说他真的不晓得要选择哪一个。 Tapi sebenarnya pilihan ini bukan pilihan yang membuat dia sedih gitu ya. 但是这个选择不是对他来讲让他能够受伤。 Tapi ini adalah kedua pilihan yang membuat dia sama-sama bahagia. 这个两个的选择，其实对他来讲也是对他一个有好的印象。 Nah, di ayat yang ke-23 Rasul Paulus bilang apa? 在23节告诉我们什么呢？ Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. 在第1章23节，我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。 Jadi sebenarnya walaupun dia sebenarnya ingin memilih mati ya, lebih baik sih lebih memilih mati. 可以讲，使徒保罗都是可以选择，他很想就是死就最好了。 Karena dia tahu bahwa mati itu bukan satu hal yang mengerikan atau harus ditakuti. 因为对他来讲，死亡它不是我们要可怕的，它有可怕的不是。 Tapi dia tahu bahwa kematian adalah awal di mana dia akan memiliki hidup yang kekal selama-lamanya di surga bersama 但 dengan 是 Tuhan 他 Yesus. 知道，这个死亡，他能够跟主在一起，永远的在一起。 Kematian berarti meninggalkan segala dosa yang ada di dalam dunia. 死了过后，就等于说离开了一切这个世界的罪恶。 Kematian berarti dia akan meninggalkan semua penderitaan dan sakit penyakitnya yang ada di dunia ini. 也包括离开这个世界的苦难，然后一切的疾病， Dan dia akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. 然后他在天堂永远的享受和耶稣基督的福气。 Tetapi di ayat yang ke-24 Rasul Paulus berkata, 但是在第24节，使徒保罗这样讲。 tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。 Ya, jadi Rasul Paulus pun juga berpikir, tapi sebenarnya dia juga masih tetap perlu tinggal di dunia ini untuk apa? Menjadi berkat bagi orang-orang yang dia layani. 所以保罗知道，最好他在世界还活着是有益处，就是他能够带给别人的福气。 Awalnya dia memang bingung untuk memilih. 虽然在前头的时候，就是他不知道要选择哪一个。 Karena sebenarnya kerinduan hatinya ingin segera bertemu dengan Tuhan Yesus. 照他的心事来讲，他是很想和基督在一起。 Pasti akan lebih senang, tetapi dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri akan kesenangannya itu. 那个是最好的，对他自己来讲，但是他不是单单要想他自己， Dan pada akhirnya dia memilih untuk tetap bertahan hidup. 所以他后来就觉得我活着还是最好的呢， Untuk dapat memberi buah dan jadi berkat bagi orang 就 lain. 是他能够结果子，也能够带给别人祝福。 Tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri ya, ya. 在这里，姐妹们，我们看到就是他不是单单想他自己， Dia memikirkan orang lain, dia memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 他没有单单纪念他自己，但是他也纪念别人的好处。
Nah, firman Tuhan hari ini, yaitu melalui kesaksian Rasul Paulus mengajarkan kita 在今天我们所读的经文，使徒保罗就是告诉我们或者教导我们， bahwa sebagai orang percaya, ayai kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. 就是我们成为基督徒，我们不用怕面对死亡。 Kematian adalah hal yang membahagiakan. 死亡反过来是一个有快乐的， Karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. 因为我们要见到我们的主耶稣基督在天堂， Dan kita akan meninggalkan segala dosa dan kedagingan kita. 我们也要离开了我们的罪恶，我们的软弱， Kita tidak lagi akan merasakan sakit penyakit, 我们不会有疾病了， penderitaan dan kesusahan di dalam 也 dunia 没 ini. 有这个世上的苦难愁苦， Karena di surga tidak ada yang namanya dosa, sakit penyakit dan penderitaan. 因为在天堂没有罪，没有疾病，也没有苦难。 Ayai kematian itu pasti akan datang walaupun kita tidak tahu itu kapan. 姐妹们，我们活在世界上，总有一天也会面到死亡，虽然我们不知道。 Tapi firman Tuhan selalu menyampaikan kepada kita bahwa kita harus selalu siap sedia. 但是圣经告诉我们，我们要常常预备自己， Berjaga-jaga. 我们要谨慎。 Kalau enggak kita yang duluan datang kepada Tuhan, Tuhan yang duluan akan datang kepada kita. 若是不是我们先去见主，主也有可能主先来见我们。 Ya. Yang namanya menghadapi kematian sebagai manusia, mungkin kita ada rasa takut. 照人来讲，我们也许会有觉得害怕面对死亡， Kita ada rasa sedih. 我们也会觉得愁苦。 Seperti yang baru kami alami belakangan ini, 也好像这个刚刚或者最近我们家庭所面对的， ya mama mertua saya dan juga kakak ipar saya, aku ya, itu baru saja meninggalkan dunia ini. 我的娘和我的姑姑，这个在最近在2-3个月时间离开了我们， Mereka pergi ke rumah Bapa dalam keadaan tidur. 他们在睡觉的时间去见主。 Kami tidak tahu hal ini akan terjadi. 真的，我们不晓得这个事情会这样发生。 Mungkin mereka juga tidak tahu. 我想他们也不知道。 Tapi kematian itu memang bisa datang kapan saja. 但是死亡，它随时都能够临到我们。 Sebagai orang percaya, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu takut akan kematian. 姐妹们，我们信主的人，我们不用怕， Karena itu adalah satu kebahagiaan. 因为这个是一个快乐的。 Mama mertua saya dan juga kakak ipar saya sudah melepaskan sakit penyakit mereka. 我的娘和我丈夫的姐姐，就是我姑姑，他们已经放弃了，离开了他们的痛苦， Penderitaannya sudah berakhir. 他们的痛苦已经没有了。 Tugasnya sudah selesai di dunia ini. 他们在世界上所行所为的也没有了。 Ya, jadi bagi orang percaya pun kematian itu seperti tidur. 所以呢，对信主的人来讲，死亡就是好像睡觉一样。 Karena satu kali nanti orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. 因为总有一天，当主耶稣再来的时候，我们信主的人虽然我们已经死了，但是我们要受主耶稣的这个复活。 Dan saya melihat sendiri bagaimana orang percaya meninggalkan dunia ini dengan wajah yang begitu damai seperti tidur. 我也看到信主的人，他们离开世界的时候，他们的脸很有快乐的那一种的微笑。 Dan bersyukur mereka juga pergi dalam kondisi tidur. 更特别是刚才我讲的2位我们家人，他是在睡觉去蒙主恩召， Sangat damai dan tidak menyusahkan orang 这 lain. 样的平安也没有带来对我们家人是一个为难的事。
Tapi Ayai, ketika mungkin Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, 但是姐妹们，当主还给我们机会活着的时候， kita juga harus mensyukurinya 我们要感恩， dan menggunakan waktu yang ada ini dengan baik. 我们也要好好利用上帝给我们的机会。 Rasul Paulus dalam ayat yang ke-25 berkata, 使徒保罗他在25节他这样说。 dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. 在25节，我既然这样甚心，就知道仍要住在世界，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进，有喜乐。 Selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, 主还给我们有生命气息的时候， gunakan waktu itu untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. 好好来用侍奉主吧，带给别人祝福吧， Jadikan hidup kita berarti bagi orang lain. 让我们的生命，我们活着能够对别人有益处， Sehingga mereka dapat melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. 让他们会看到耶稣基督活着在我们里面。 Ya, Yai, walaupun dalam dunia ini banyak penderitaan, pergumulan yang harus kita hadapi, 姐妹们，虽然在世上我们面对很多的苦难， mari kita jangan fokus pada semua penderitaan itu. 我们不要集中在这个苦难或者在这个忧虑的， Tapi marilah kita belajar fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. 让我们自重在主耶稣基督和我们所能为他做的， Dan juga untuk orang lain. 也为别人我们所能做的。 Jangan berpikir untuk cepat-cepat mengakhiri kehidupan ini. 不要一直想我要快快的离开这个世界， Karena itu hanya pikiran orang yang belum percaya. 因为也许这个是那些不信主的人所这样想的。 Ya, kadang-kadang orang nggak tahan dalam menghadapi penderitaan hidup ini, ingin segera mengakhiri, bunuh diri lah istilahnya. Gitu. 好像比如说没有信主的人，他们在痛苦当中，然后就想到自杀了。 Jangan pernah ada dalam pikiran kita sebagai orang percaya. 我们千万不要有这样的思想，我们是一个基督徒。 Jangan pernah menyerah dan tetaplah bertahan. 我们不要投降，我们时常要信主。 Tetap kuat dan tetap jalani kehidupan ini. 我们要刚强，我们要继续活下去，信耶稣基督。 Karena melalui pergumulan, penderitaan yang kita alami, Tuhan bisa pakai kita. 因为借着这些我们所面对的困难，主能够用我们。 Karena kita sudah lebih dahulu menjalaninya, bisa saja ketika Tuhan ketemukan kita dengan orang lain yang juga mengalami hal yang sama. 因为经过我们所经历的这些痛苦呢，神还能够使用我们。当我们面对那些人，他们面对的好像我们所面对的。 Maka kita bisa menjadikan kesaksian hidup kita untuk menguatkan dia. 所以呢，我们自己的这个见证能够来安慰那些人。 Yai, di masa pandemi ini pasti banyak kesulitan. 姐妹们，我们知道我们是面对这个大流行，但是我们很多的困难。 Apalagi kita mungkin yang sudah lanjut usia, kita sudah sulit ya Yai untuk kemana-mana. 更特别是我们更有年纪的，我们比较辛苦，要去哪里？ Kadang pun bingung mau ngapain di rumah. 然后我们在家里，我们也非常的难的。 Mungkin ada sakit penyakit yang kita alami. 也许有些我们就是在这时候有疾病的， Tapi firman Tuhan boleh terus menguatkan kita. 让神的话时常安慰我们吧。 Dan tetap mengingatkan kita untuk belajar bersukacita dan mengucap syukur 也 kepada 常 Tuhan. 常提醒我们、兼顾我们，让我们要常常在主面前感恩。 Ayai, percayalah ada Tuhan Yesus di rumah kita. 姐妹们要相信主耶稣基督有在你们的家。
Meskipun sekarang pasti kita sangat rindu mau datang ke 虽 gereja, 然这时候我们很想去到教堂， tapi di rumah juga kita bisa ibadah dan kita bisa bertemu dengan Tuhan 但 Yesus. 是我相信你们要相信，就是在家里我们也能够跟耶稣基督有亲密的关系。 Jadi ayah tetap semangat ya, 你们要加油吧， ya tetap sukacita, 要有喜乐， tetap berpikir untuk bisa melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain. 就是想我们能够带给别人祝福， Sampai nanti Tuhan sendiri yang akan memanggil kita. 直到主耶稣他自己来接我们。 Setiap orang punya permasalahan. 每一个人都有他们自己的问题。 Pengalaman saya yang pelayanan di sekolah, 我在学校侍奉， saya melihat juga para guru, karyawan, orang tua, siswa, mereka juga punya pergumulan. 在学校无论是家长、学生老师们，学校的所有的这个做工的人，都没有每一个人的问题。 Ya, ada yang sakit, 有的是生病的， ada yang mengalami kesulitan ekonomi, 有的是在经济上有问题， dan banyak hal lainnya. 还有等等。 Tapi setiap hari kami semua dikuatkan oleh firman 但 Tuhan. 是我们感谢主，每一天神的话鼓励我们， Karena setiap hari ada baca firman Tuhan dan berdoa. 因为我们每一天都有读经、祷告， Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. 让神的话真的能够鼓励我们、勉励我们， Ingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. 常常纪念主耶稣在世界上牺牲他的爱，我们时常要纪念。 Penderitaan kita yang paling utama yaitu dosa sudah diselesaikan. 我们的痛苦、我们的罪，就是主耶稣已经解决了。 Maka penderitaan yang lain pun Tuhan pasti akan menolong kita dan menguatkan kita untuk 所以相 menjalaninya. 信我们其他的痛苦困难，主耶稣他也要为我们解决。 Tuhan adalah pemilik hidup kita. 我们的生命是属于上帝的， Percaya dan taatlah kepadanya. 相信顺服他吧。 Mari selalu kita katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 所以我们要常常说，因我活着就是基督，我死了就有益处。 Sekali lagi sama-sama ya ayai. 我们再一次来一起啊， Filipi 1 ayat 21. 腓立比书第1章21节。 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因我活着就是基督，我死了就有益处。 Ingat selalu firman Tuhan ini. 常常记得这个圣经的经文。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们来低头祷告。 Minta Cang Musa menutup kita dalam doa. 好，姐妹们，我们低头祷告。主，我们来到你面前，今天下午主啊，我们非常感谢主。接着主啊，你的仆人使徒保罗他所写的一封信，就是给腓立比教会的这些基督徒或者这些信徒。主啊，他有这样美好的见证，能够勉励，他也鼓励我们。主啊，我们相信主，我们的生命是在你的手中。主啊，你帮助我们，让我们忠信于主，我们相信你，跟随你到底。我们真的主啊，要做你的门徒。主啊，帮助我们，我们软弱，主耶稣，我们软弱，帮助我们，使我们真正能够做你最好或者美好的这个门徒，能够忠信跟随你，愿意侍奉，愿意牺牲我们所有的。主啊，谢谢帮助我们。主啊，你祝福你的仆人，还有你传道，你祝福他的侍奉，在教会，在学校，祝福他的家庭，他的丈夫，他的孩子，他的女儿。主耶稣帮助他们，祝福他们，给他们有健康的身体，好的精神，好的信心来侍奉主。主啊，垂听我们祷告，奉靠主耶稣基督圣名，阿门。Amin.
Selamat terus menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Ayi Shalom, Tuhan berkati. 姐妹们，让我们继续跟随主，忠信于主，平安，再见。